Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan puan-puan? Anda bersama dengan saya Syahri Abdul Rahman, bekas penyampai di segmen Ibrah Radio IKIM FM, dan saya penulis kepada buku Kuasa Kepemimpinan Al-Fatih terbitan PTS Millennia dan buku Berfikir Gaya Al-Fatih. Dan saya alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk pernah sampai ke Istanbul dan Turki sebanyak 5 kali, alhamdulillah. Dan insya-Allah pada 2 hingga 10 Oktober 2018, dalam waktu yang Turki tidak terlalu sejuk tetapi just nice untuk berada di sana, saya berhasrat untuk berkongsi pengkajian saya mengenai segala perkara yang menarik minat saya tentang Turki kepada anda. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya berhasrat untuk mengajak tuan-puan untuk menyertai saya ke dalam trip Konstantinopel, kota yang dijanjikan, bersama dengan Az-Zuha Travel pada tarikh 2 hingga 10 Oktober ini bersama dengan saya, di mana saya akan berkongsi dengan anda 5 perkara yang menarik yang telah saya kaji mengenai Istanbul dan Bursa serta Turki itu sendiri. Pertama sekali, saya akan berkongsi dengan anda mengenai pendidikan Al-Fatih. Bagaimana tokoh pembuka Konstantinopel ini yang menukar Konstantinopel kepada Istanbul mampu untuk menawan kota ini dengan hanya tempoh 2 bulan kepungan, dalam keadaan usianya 21 tahun, memimpin 150,000 bala tentera dan menggunakan teknologi ketenteraan yang sangat maju ke depan dan strategi peperangan yang sangat brilian. Apa yang boleh kita pelajari daripada pembukaan Konstantinopel oleh Sultan 21 tahun ini, Muhammad bin Murad bin Muhammad bin Bayazid bin Murad bin Orhan bin Osman. Jadi bersama dengan saya mahu memberitahu bukan batang tubuh Al-Fatih itu yang menjadi faktor kemenangan sahaja. Sebenarnya ia adalah usaha yang berangkai dari generasi ke generasi, daripada sejak benih yang ditanam oleh pengasas kerajaan Osmaniyah, iaitulah Osman Ghazi. Dan sebab itu trip ini istimewa kerana kita memulakan perjalanan bukan di Istanbul, tetapi kita memulakan perjalanan daripada benih pembukaan Konstantinopel ini di Pasak, iaitulah Osman Ghazi yang menjadi sultan pertama kerajaan Osmaniyah. Sangat menarik untuk kita lihat bagaimana kehebatan akhlak, bagaimana kekuatan iman yang sudah ada sejak daripada sultan yang pertama kerajaan Osmaniyah dan diwariskan kepada anaknya Orhan. Dan kita juga akan ke Iznik untuk menyaksikan legasi bagaimana jejak Konstantinopel ini sebenarnya sudah dibuka lebih awal oleh Sultan Orhan, dan bagaimana sebenarnya Muhammad Al-Fatih sangat terhutang budi kepada orang-orang sebelumnya, kerana kalau tanpa pembabitan orang-orang sebelumnya, maka Konstantinopel yang begitu luas tidak boleh untuk ditawan. Maka saya ingin menegaskan bagaimana dalam buku saya beri pentingnya usaha yang telah dilakukan oleh mata rantai sebelumnya, walaupun secara zahirnya mereka gagal menawan Konstantinopel seperti Sultan Murad yang kedua, ayah kepada Mehmed, tetapi tidak boleh dinafikan beliau mempunyai legasi yang tersendiri kepada anak-andanya, sehingga anaknya diizinkan Allah untuk menyebabkan hari ini Istanbul menikmati keislamannya dan menikmati kemajuannya. Dan semua ini ada akar yang kuat dengan Ottoman Devleti ataupun kerajaan Turki Osmaniyah. Itu yang pertama, saya mahu membawa anda mengenali bagaimana anak 21 tahun ini dididik dan dibesarkan dengan sejarah sehingga beliau mempunyai keyakinan yang tinggi untuk melunaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, akhir zaman. Satu perkara yang kita perlu faham bahawasanya sekiranya kita membaca hadis-hadis sahih, khususnya Sahih Muslim dalam babul fitan wa asyaratus sa'ah, iaitulah hadis-hadis mengenai bisyarah, berita gembira tentang kemenangan Islam di akhir zaman,
kita perlu mengakui sekiranya kita tidak hanya bergantung dengan hadis la tuftahannal Qastantiniyah, iaitulah hadis pembukaan Konstantinopel oleh sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera. Kalau kita adil dengan hadis dan nas, kita kumpulkan semua hadis-hadis yang Nabi bersabda mengenai Konstantinopel, lalu satu kesimpulan yang boleh kita buat adalah pembuka Konstantinopel yang sebenar belum lagi hadir. Muhammad Al-Fatih hanyalah pembuka yang pertama, dan beliau membuka dengan cara peperangan. Namun hadis Nabi menyebut bahawasanya di akhir zaman, selepas selesainya Malhamah Kubra di bumi Syria yang diberkati Allah, maka pasukan muslimin akan membuka satu tempat yang mempunyai 3 tembok, yang mempunyai kekebalan yang tersendiri, di mana pembukaan ini akan berlaku dengan pembukaan yakni tanpa peperangan. Jadi insya-Allah sesiapa yang bersama dengan saya akan berkongsi dengan santai bagaimanakah bumi Konstantinopel ini kelak akan menjadi juga bumi akhir zaman, yang kita tidak mahu terlalu berada di masa hadapan, kerana masa hadapan itu tidak berlaku kecuali dengan izin Allah. Tetapi sekurang-kurangnya kita mesti ada pengetahuan tentang apa yang telah Nabi sebut tentang bumi Turki di masa hadapan. Jadi siapakah itu Bani Ishaq? Apakah yang dimaksudkan sebagai membuka dengan takbir? Apa yang dimaksudkan Dajjal muncul semasa mereka menyangkut pedang-pedang mereka di pokok-pokok yang ada di Turki, Konstantinopel waktu itu? Bagaimanakah kita memahami Turki berdasarkan hadis Nabi di akhir zaman? Yang pasti sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera yang dimaksudkan oleh Nabi SAW itu belumlah hadir orangnya, melainkan akan datang masanya insya-Allah, sama ada kita sempat ataupun tidak sempat melihatnya. Namun menghimpunkan 2 objektif yang pertama tadi, kita boleh katakan Muhammad Al-Fatih jasanya sangat besar dan beliau mempunyai kuduah yang sangat besar, khususnya kepada anak-anak muda, mengenai kekentalan iman dan kerja yang profesional. Bagaimana beliau menjadikan dirinya sebagai tafsiran kepada hadis tersebut. Inilah semangat yang kita mahukan daripada seluruh umat Islam, agar tidak terlalu berangan-angan tetapi tidak melakukan apa-apa. Itu yang kedua ya, mengenai akhir zaman ataupun apa disebut sebagai eskatologi. Yang ketiga tuan-tuan, yang menarik di dalam trip ini adalah saya akan berkongsi dengan anda tadabbur kisah-kisah Al-Quran, kerana kita akan menziarahi beberapa maqam Nabi dan para sahabat. Itu tidak boleh dinafikan. Sebagai contohnya, kita akan menziarahi makam Yusha' bin Nun. Saya sangat meyakini Yusha' bin Nun tidak wafat di situ, yakni di sebelah Laut Hitam, di sebelah tempat yang kita akan ziarahi. Tetapi kita mengambil kesempatan daripada ziarah ke pergunungan bukit yang begitu mendamaikan jiwa itu untuk mengenang peristiwa di dalam suratul Kahfi, bagaimana Musa AS mendidik muridnya yang para ulama menyebut namanya adalah Yusha' bin Nun. Ia adalah lokasi yang begitu hijau, tenang di bawah rimbunan teduhan pepohon, untuk kita tadabbur sama-sama bagaimana kisah ini sangat memberikan pengajaran yang sangat besar bagi seseorang yang mahu bermusafir maupun seseorang yang mahu menuntut ilmu. Jadi Yusha' bin Nun, di makam Yusha' bin Nun nanti, makam bukan hanya berarti kubur ya tuan-tuan, tetapi juga mungkin tempat persinggahan. Jadi di makam Yusha' bin Nun saya akan tadabbur suratul Kahfi. Di makam Abu Ayyub Al-Ansari boleh jadi kita akan tadabbur suratul Nur. Apakah pesan-pesan akhlak daripada surah An-Nur, kerana surah ini turun juga antaranya memuji seorang tokoh besar yang telah sampai ke bumi Konstantinopel kerana semangat untuk mati syahid di dalam misi pembukaan Konstantinopel, iaitulah tidak lain tidak bukan seorang lelaki yang berusia 86 tahun lebih semasa menuju untuk menyertai delegasi Yazid bin Muawiyah, iaitulah kerajaan Umayyah pada waktu itu, iaitulah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, saya akan berkongsi dengan anda tadabbur ayat-ayat kauniyah. Bagaimana bumi Turki adalah bumi yang sangat indah, bumi 4 musim yang sangat indah. Walaupun kita tidak mampu menjejakkan kaki semasa musim bunga, tetapi bulan 10 just nice untuk kita masih lagi menikmati keindahan bumi Turki yang belum lagi terlalu sejuk.
kerana bumi Turki terlalu banyak panorama yang begitu indah, panorama Bukit Bukaunya, panorama Laut Bosphorusnya, panorama Selat Bosphorusnya, panorama Laut Marmaranya, panorama, sebab Konstantinopel juga adalah kota 7 anak bukit. Kita akan naik Galata Tower kalau diizinkan Allah untuk melihat bukan sekadar kebijaksanaan strategi Muhammad Al-Fatih memindahkan 70 kapal di atas bukit Galata pada malam 22 April, tetapi juga untuk melihat kebesaran Allah di sebalik burung-burung yang terbang. Dan insya-Allah terlalu banyak yang mahu kita pelajari daripada ayat-ayat Allah mengenai burung, ayat-ayat Allah mengenai laut, ayat-ayat Allah mengenai hujan, ayat-ayat Allah mengenai angin. Dan bumi Turki antara bumi yang terbaik untuk kita mendekati apakah bahasa alam ini kepada kehidupan kita. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, tuan-puan sekalian, yang kelima, bangsa Turki. Ada sesuatu yang menarik kita perlu pelajari daripada bangsa Turki pada hari ini. Supaya kita lebih realistik, kita bukan hanya pergi dengan fakta sejarah dan fakta masa depan, iaitulah akhir zaman, tetapi kita pergi dengan apa kebaikan orang Turki yang patut kita bawa balik ke Malaysia pada hari ini. Bagaimana karakter mereka bila didatangi tetamu, bagaimana mereka di dalam rumah-rumah mereka. InsyaAllah sahabat-sahabat saya yang belajar di sana maupun rakan-rakan saya di Turki yang boleh berbicara dalam bahasa Melayu, InsyaAllah akan berkongsi dengan tuan-puan sekalian perkara-perkara baik yang boleh dipelajari daripada fiqh orang-orang Turki, daripada cara fikir orang-orang Turki, daripada cara berpolitik orang-orang Turki, bagaimana orang-orang Turki berniaga di Spice Bazaar, di Grand Bazaar. Banyak perkara yang akan kita pelajari, juga beberapa perkataan-perkataan Turki, Hosgil Deniz, dan seumpama dengannya kita akan belajar sama-sama untuk membina jambatan dengan orang-orang Turki. Dan orang Islam di Turki, bagi saya banyak perkara yang baik kita boleh pelajari daripada mereka yang tiada kepada kita orang Melayu di Malaysia ini. Jadi insya-Allah terlalu banyak sebenarnya mahu kita pelajari daripada bumi Turki. Jadi mudah-mudahan tuan-puan dipilih Allah untuk berkunjung ke sana insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.